Syarat sah semayang bak taharah. Pergi pada rukun, syarat bagi tiap rukun. Kita nak dapat fadilah 27, nak berjemaah, kena belajar pula syarat berjemaah. Kalau syarat berjemaah tidak dilengkapi, maka bukan hanya tak dapat pahala 27, bahkan bawa kepada batal sembahyang. Kalau tidak cukup syarat untuk sah berjemaah. Syarat untuk sah berjemaah dalam kitab Hidayatus Sibyan ni kau ada berapa syarat untuk sah berjemaah. Dia muka surat 24. Surat 24. Bari yang kelima daripada atas. Dan bagi sah berjemaah, artinya mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Untuk sah berjemaah ada 13 syarat. Dalam kitab Wisyahul Afrah, syarat kedua, syarat makmum mengikut imam ada 12 syarat. Dia ada 13 syarat. Syarat untuk sah berjemaah. Tidak melengkapi 13 syarat ini, bukan hanya tidak sah berjemaah, kamu tak dapat pahala fadilah 27, bukan bawa pada batal sembahyang. Dia panggil syarat untuk sah berjemaah. Syarat untuk sah berjemaah ni kita boleh nyatalah. Bukan muafiq masbuk saja. Bukan muafiq masbuk saja. Kita kalau bicara solat berjemaah, muafiq masbuk ialah kita faham dah. Itu di antaranya. Itu pun di antara syarat untuk sah berjemaah. Berkaitan dengan muafiq masbuk. Ni muafiq masbuk pun tak pernah belajar. Sungguh. Tak pernah belajar setengah orang. Berjemaah puluh-puluh tahun dah. Muafiq masbuk dia kata, ning baru dengar. Baru dengar perkataan muafiq masbuk. Nak sebut pun payah. Muafiq masbuk disebut. Sungguh. Muafiq masbuk. Lepas tu munafik dia keluar. Kata munafik tu mana lain pula. Munafik gitu lah. Yelah qaf belaka. Tapi orang kita punya ain tu. Qaf belaka. Masbuk pun qaf. Muafiq pun qaf di hujung. Munafik pun qaf di hujung. Tapi kita jadi ain tu. Munafik. Kan kalau cakap kapung kan? Munafik munafik dia ni. Qaf ke ain hujung tu? Ain hujung jadi orang kita ni. Cakap kapung. Dah lah akhirnya muafiq masbuk munafik. Dah pernah belajar. Berjemaah puluh-puluh tahun. Bukan hanya muafiq masbuk saja. Bukan nyata sangat. Tak tahunya bab syarat sah berjemaah ni bukan atas individu. Bukan atas satu solat berjemaah. Bukan individu. Individu. Bukan satu tempat solat berjemaah. Satulah, satu masjid. Satu masjid. Satu masjid itu ada berapa orang imam. Ada berapa orang bilal. Di masjid itu ada pengerusi. Ada datang kuasa. Satu masjid. Tak tahu pun. Syarat sah berjemaah. Kalau contohnya masa PKP dahulu. Penjarakan. Pada penjarakan. Ramai makmum yang bukan berada dalam masjid. Masa solat Jumaat. Sebab terpaksalah kena buka khemah di tepi. Sebab penjarakan kan. Jadi masjid tak muat. Mayan tanah. Apotika pasang kapek. Ada apotika pasang kemah. Kemah dah. Kita kemah tau. Dah sebut kemah. Kemah lah kitanya. Khemah. Kemah kitanya. Kemah dah. Pasang kemah. Pasang kipas angin. Itu bukan masjid. Macam mana untuk sah orang di tanah? Pintu masjid tu jangan tutup. Tutup apa? Kerana sayang ekor takut keluar. Macam-macam orang di tanah tu. Tak tahu. Saya pergi satu masjid. Masjid kampung lah. Tapi dia memang bukan PKP.
Mai Jumaat biasa pun dia tak muat dah. Mai Jumaat biasa tak muat. Jadi di serambi masjid tu masjid lagi dia kata. Bukan serambi saja, bukan serambi dia turun tangga, dia di belakang tu agak luah dia punya mozaik di luah, tapi bukan tempat semayang lah. Tapi itu tempat ambil semayang. Tapi luah bersih molek. Hari Jumaat dia tak guna tempat tu untuk ambil semayang. Ambil semayang di belakang dia. Maya waktu situ ambil semayang. Hari Jumaat dia basuh tempat tu, dia basuh bersih. Apa tikom molek tempat tu, tempat ambil semayang. Tapi tempat ambil semayang tu kolok. Tapi sini ni luah, ruang luah. Jadi dia pun bersih hari Jumaat saja. Lain pakai, Jumaat saja dia pakai tempat wuduk. Dia bersih apa tikom molek sebab tak muat. Maka tanya pengurusi masjid, di situ masjid ke tidak? Memang tidak ustaz. Pak man kita pakai tempat ambil semayang, bukan masjid. Mana mai Jumaat okey je. Tapi pintu tepi tu buka tutup. Tutup ustaz. Tapi kalau buka habis kong dia kata. Kalau tutup kata tempat tu tak sah semayang. Bukan tak sah berjemaah, tak sah semayang. Apa ada ni? Satu masjid mana kurang mengetahui syarat untuk sah berjemaah dalam mazhab Syafi'i. Dan ni kalau masjid, ada masjid ni keluar pas belakang macam sini. Di luar tu masjid ke dak? Kalau pihak berkuasa kata di luar tu masjid, luar hok lepas daripada cermin hok luar tu ada ekong dak luar tu? Tak ada ekong dak, luar tu kipas je dak. Luar tu. Tapi hukumnya masjid. Cermin ni dia kunci, bukan tutup dia, kunci. Allah, bukan suruh kunci ni. Dia kunci. Kunci tu patuh dalam tu. Tak boleh nak buka dah pintu tu. Contoh ni. Patuh dah kunci dalam tu je. Patut tak boleh buka dah pintu tu. Patut macam mana? Kena pusing ke belah sana lah. Contoh. Patuh. Dia boleh patuh kunci tu kan. Patuh tinggal dalam. Tak boleh buka dah. Tak ada dah kunci dah, tak ada. Tak boleh buka dah pintu tu. Kena cari tukang dia dah. Sekalipun duduk luar tu sah molek-molek ada. Sebab itu masjid, ini masjid, tak ada masalah. Kunci, hilang kunci sekalipun sah lagi luar tu. Sebab apa? Masjid luar tu tak masalah kunci pun. Tapi kalau luar tu bukan je masjid, di sini saja masjid tempat kapek ni, di mozaik luar dah kita tak jadikan itu masjid. Itu tempat umum yang kita boleh buat program bagai-bagai. Luar tu tempat umum yang boleh buat program bagai-bagai. Maka di luar tu pun masjid. Nak Jumaat boleh, tak ada apa-apa. Nak Jumaat boleh. Tapi pintu kena buka. Sekadar seorang lalu. Tutup walaupun tak kunci sekalipun. Tak sah semayang kan di luar. Itu nak cerita contoh. Ini cerita mazhab Syafi'i lah. Tapi orang masjid saya gitu macam ustaz duduk luar tu tiap-tiap minggu. Senyap sudah lah. Mazhab Malikan nak pisah je. Gitulah. Tak suruh cari ya pula. Pengumuman siapa yang pernah semayang di tempat ambil semayang tepi hari Jumaat. Berapa kali kau semayang situ, qada balik kena semayang zuhur kamu semua. Susah pula musim masjid kena marah dia orang. Maksudnya dah kata ni cerita mazhab Syafi'i. Tapi apa ni? Kurang pengetahuan kita syarat berjemaah pekoh mazhab Syafi'i. Kita mengaku kita bermazhab Syafi'i. Yang isu timbulnya bukan tak reti itu seorang. Tak reti itu satu jamaah, satu masjid. Termasuk dengan imam-imam sendiri. Ni. Jadi untuk berjemaah ada syarat dia. Ni. Kita bicara buat rukun, ni ada syarat dia. Kena tahu syarat bagi tiap-tiap rukun. Bukan hanya bicara rukun sembahyang sahaja. Bahawa menghantar meletak seorang yang sembahyang akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. Iaitu 7 anggota di mana? 2 perut, anak jari, 2 kakinya. Ambil kaki lalu. Biasa kaki tu kemudian. Dia ambil kaki dulu ni sebab kaki banyak orang tinggal. Dah lah biasanya 2 perut, anak jari, 2 kaki tu biasanya hak akhir sekali. Yang pertamanya dahi lah. Kalau biasa kita yang pertama dahi. Lepas tu 2 tangan. Lepas tu 2 lutut. Kemudian 2 perut, anak jari, 2 kaki. Yang biasanya terakhir. Yang pertama 7 anggota dahi lah. Ini duduk sini ni. Dia ambil hak ujung sekali. Hak paling banyak orang tinggal. Iaitu 7 anggota tu
dua perut, anak, jari, dua kaki. Itu dua anggota dah. Dan dua lututnya. Dua anggota, 4. Dan dua tapak tangannya. 6. Dan dahinya 7. 7. Ada ni. Dia mula daripada dua perut. Perut tu perota, perut lah. Kita perut wow dah. Perawate. Tak kerti nak baca, ra bagi depan lah. Perut. Dua perut, anak jari dua kakinya. Kena tak perut nak jari kaki Ke kena perut nasi je? Perut tu je. Perut ni bunci, langsing, nak gitu tau. Dia perut bunci, langsing. Hak tu je perut kena. Perut, dua perut, anak jari dua kakinya. Hak ni hak paling, hak mana? Hak paling tak apa nak jaga ni. Dua perut, anak jari dua kaki. Dua perut. Dia perut ni batin. Ni kita tak boleh angkat kaki, angkat tangan lah. Pada ni. Ni kalau pakai panggil tapak kaki. Tapi sebut ada kan angkat kaki sungguh. Ni kita depan ni. Ni kalau kita kata tapak kaki. Ni. Hak mana hak bersentuh dengan lantai tu. Hak bersentuh dengan lantai masa berdiri tu. Itu dia panggil perut. Ni perut. Ini dipanggil hujung, bukan perut. Ada ni hujung. Ni perut. Kalau mana orang pijak atas lantai tu kan. Mana perut? Ni. Ni bukan perut, ni hujung. Maknanya kalau dia sujud, dia letak berdiri je kaki dia. Dia tak berdiri je. Kena tak perut? Tak kena, sebab ni hujung. Dia nak perut. Pandai ni. Ada orang perempuan saya tak tahulah. Sebab perempuan dia tak nampak. Sebab perempuan kaki dia aurah. Maka kaki dalam baju semayang. Orang lelaki muda, orang lelaki nampak lah sebab dia kaki dia terbuka. Kau perempuan boleh nampak juga. Kalau sos-sos ramah tu kan. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak tak. Sebab dia duduk dalam baju semayang. Hak nyata orang lelaki lah. Jadi makna kalau letak gini je. Dia letak kat ingang gitu je. Makna perut, anak jari kaki. Tak kena latar tempat sujud. Tak sah rukun sujud. Tak sah semayang. Hak ni letak saja. Ada hak dia orang apa? Hampa apa? Dia letak gini je. Dia letak gitu je atas latar. Kaki dia. Kita nak kata dia sakit kaki. Itu cerita lain. Kalau sakit kaki. Masalah dia sujud yang pertama ni biasa orang lelaki berlaku. Dia sujud yang pertama dia mari daripada i'tidal. Bila mari dia i'tidal, di sujud ni dia akan jadi kaki tu akan kena perut. Sebab dia mari daripada i'tidal. Lepas dia duduk antara dua sujud, kaki tu dia sudah lepas. Kan duduk antara dua sujud kan. Sujud yang kedua dia tak angkat dah kaki dia. Dia lap gitu je. Apa apa? Hampa ke apa? Orang lelaki. Ada yang seumpama ni. Di sujud pertama jadi sebab dia mari daripada i'tidal, dia berdiri kan. Bila tangan sujud pertama ni dia akan jadi kena sendiri. Kena perut jari kaki. Lepas dia duduk antara sujud ni dia lepas. Dia lepas. Bila sujud yang kedua dia tak angkat dah. Dia pakai biar gitu je. Orang lelaki biasa tengok seumpama ni. Hak ni tak tahulah. Tapi ini tu imam. Tapi bukan imam masjid, imam surau. Dua belah kaki, dia congik macam mak rumpik. Apa benda budak ni kata? Tadi sujud kaki dia tak kena latar. Tak tahu, tu kata mak rumpik. Mak rumpik congik mutu. Kata apa benda pulak ni? Apa ni? Ni. Tak belajar syarat untuk sah rukun sujud. Kena perut dua belah jari. Sebatang tak apa dah. Sebatang tak apa dah. Mana kalau kata sebatang kot, ibu jari kaki lah paling besar sekali dah.
Kena ibu jari kaki belah kanan, ibu jari belah kiri. Cukup dah. Tapi dua-dua kena ada lah. Sebab sini sebut, dua perut anak jari, dua kaki. Kaki kanan, kaki kiri. Dua perut ni bukan kata lima jari. Satu jari sebelah pun tak apa dah. Maksudnya sekurang-kurangnya ibu jari lah kita kata paling besar. Tapi disunatkan kena perut ke lima jari. Sunat. Sunat kena perut ke lima jari. Hak wajib ni di sini ni iaitu dua perut anak jari dua kaki tu kanan kiri. Dua perut anak jari ni sebatang sebelah sekurang-kurang. Lepas tu kena perut ni nak kena banyak, tak syarat kena banyak. Kena sikit tak apa dah. Maknanya kalau kata dia letak ni tak kena langsung sebab dia berdiri. Tekan sikit je. Kena dah sikit sebelah. Sebatang jari je sebelah. Sikit je. Sah dah. Untuk sah, untuk syarat wajib. Orang buat lima perut jaki kena belaka. Dia letak comel-comel. Tu jatuh hukum sunat dah tu. Tapi buatlah gitunya. Biar kena belaka perut jaki kaki tu. Tapi tu sunat. Tu sunat. Oh, memang rupa tak nampak dia kalau dia letak gitu memang tak nampak lah. Tu lagi buka kaki dia tengok. Jangan buka aurah orang tu. Batas semayang dia buka aurah dia. Tapi orang lelaki lah nampak. Orang lelaki. Ya dah dia letak gini. Dia letak. Dia letak ujung bukan perut, ujung. Tu kata dia ni dia kena perut nasi je. Perut jari kaki tak kena. Dia letak gitu je. Allah kata apa letak gitu. Tekan sikit je. Nak sebelah je paling-paling kurang wajib. Hak tu betul nak buat. Dia bubuh saja je. Dia bubuh. Dua-dua kali sujud. Gitu dia bubuh je. Malas je nampak. Nampak malas je. Letak gitu je. Ini syarat ni. Wajib. Kalau tidak kena perut, dua perut anak jari dua kaki tu tak sah rukun sujud. Dan dua lututnya, dua lutut tu tak apalah. Kan ada orang sujud dua lutut tak kena letak. Tu memang dah dua lutut tu tak dah. Dan dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Dia tangan ni kena sikit tak apa dah. Tapi disunatkan bukan kata tapak. Dia punya anak jari ni semua semua sekali ni biar kena betul-betul. Kalau kena sikit tapak tangan pun cukup dah. Dia letak tangan, dia letak gitu je. Dia letak gitu je. Orang kata apa benda pula ni. Sah dah sebab kena dah sikit. Dia letak gitu. Jangan buat gitu. Mana sunat, apa tu molek. Tu saya sebutlah. Jangan letak tangan macam tekuk belalang dia kata. Tekuk belalang ni? Gini. Ni tekuk belalang. Mana tekuk belalang? Belalang kan? Pernah tekuk. Dah kena tak perut? Kena. Sah dah. Tujuh anggota. Tapi, tak kena. Ni biar jadi. Biar di. Ni. Perut ni, jari ni biar betul-betul kena tempat sujud. Jangan buat gini. Buat macam tekuk belalang ni. Memanglah sah dah. Banyak dah kena tu. Pergi tengah dah kena. Mungkin dia berasa macam tempat tu berabuk ke. Mungkinlah. Yelah kadang-kadang. Kalau hari Jumaat pergi lewat-lewat. Semayang pula atas mozaik. Mozaik duduk tepi tu. Mari daripada tempat wuduk jambang. Situlah orang pijak. Dia pijak digahar-gahar pula tapak kaki dia. Kita pula sujud tempat tu. Nak letak dahi pun. Nak letak tangan pun jadi macam. Geli je masa. Dah. Situlah tempat orang gesek kaki. Gesek kaki mari daripada jambang lah. Tepi lah. Tepi tu jambang ada. Tempat semayang ada. Dia masuk. Naik atas tangga. Pijak situ. Kah. Digahar kaki dia. Kita semayang situ. Mana kamu? Nak letak dahi, nak letak tangan. Apa benda? Segang orang panggil. Jadi sunat letak habis-habis. Kemudian sunat dah kadang mengadapkan itu bicara lain. Nanti kita bicara sunat, bicara wajib dahulu.
dan dahinya. Itu 7 anggota. Kemudian terbuka dahi, dia akan bicara kemudian di bawah. Tekan ke tekan, dia akan bicara di bawah. Dia akan bicara lain pula di bawah tu. Yang mana dahi wajib jangan berlapik. Dua belah tangan sunat jangan berlapik lelaki ataupun perempuan. Sunat jangan berlapik. Orang perempuan sekarang ni dia sujud letak atas baju semayang. Maka hilang satu perkara sunat hai'ah di dalam sembahyang. Ada pula je ni, dia nak letak juga tapak tangan dia di atas latar, dia pun apa? Esok. Apa? Alih-alih baju semayang dia tu. Dia berubah. Jadi, banyak khija. Lah nak letak tapak biar tak kena, tak terlindung dengan baju semayang. Kita pun alih baju semayang. Banyak khija. Lepas tu, jangan buat banyak khija. Buat baju semayang macam zaman dulu. Dia ada lengan baju. Dia ada lengan baju ni. Tak ada masalah. Letak atas tempat sujud tanpa berlapik. Kamu dok. Ni nak jimat kain. Buat baju semayang. Lengan baju tak dok. Nak jimat kain. Dia bukan jimat kain. Banyak tu lagi. Dia apa lengan buang? Lengan ni apa lengan tak ada upuang ni? Baju kurang ada lengan pula tu. Baju semayang tak lengan apa? Tapi ada lengan tutup molek. Buah tak latar. Kan comel tu kan. Tak banyak khija. Ni nak kena alih baju semayang. Barulah letak tangan. Biar tidak berlapik dengan baju semayang. Tapi abang apa? Banyak khija orang panggil. Dah. Ni perkara sunat. Betul perkara sunat. Kalau tiap-tiap semayang tinggal berlaku perkara sunat yang sama, tiap-tiap semayang tangan berlapik dengan baju semayang, tangan berlapik dengan baju semayang, tiap-tiap semayang, dah rugilah. Sujud berapa kali? Sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Lepas tu tinggal semua sunat tu. Memang sunat je semayang sah, tapi sunat tinggal semua-semua. Menyesal daripada masyar. Pahala sunat orang kita tinggal buat tu, kalau kita minta dengan siapa-siapa daripada masyar, tak ada seorang nak uji pahala kita. Kita nak pahala qada tu je pahala. Kita minta dengan siapa-siapa pun. Siapa nak uji? Tak ada nak uji kita. Kita masa dunia, kita dah buat mudah-mudah je. Rugilah kitanya. Memang sunat. Yang wajib yang berlapik, dahi. Tangan, sunat. Kemudian kalau lutut tu memang kena tutup lah orang lelaki pun. Kalau kaki, orang perempuan memang wajib tutup sebab dia aurah. Orang lelaki, kaki, perut je kaki tu sunat, jangan berlapik. Jangan pakai stocking. Kalau dia pakai stocking berarti perut jari kakinya tidak kena latar dan keadaan tidak berlapik. Sebab dia berlapik lah dengan stocking. Jadi kurang satu perkara sunat. Dia jenis orang tua, pagi-pagi tak boleh, dia sejuk, tak tahan semayang. Itu cerita lain. Bukan sengaja. Dia pagi-pagi kalau tak pakai stocking, Allah, sejuk nak kencing lah dia kata. Dia pun pakai stocking pagi-pagi. Dah akhir pagi tengah hari lah. Kalau memang dia tak boleh, dia sejuk. Ada waktu seumpama tu kan. Itu lain cerita. Yang perut je kaki tak kena tempat sujud ke perempuan sebab kaki aurah. Ni orang lelaki boleh pakai stocking lah. Itu sunat je lah tunya. Itu dia akan bicara syarat-syarat dia hadapan. Kita balik semula kepada bicara kena bumi 7 anggota. Ini ia akan berkait dengan persoalan yang tersebut dahulunya, semayang atas kerusi. Ini isu yang agak mana tempat. Isu kerusi memang isu semasa. Dia duduk baloh. Kursi tu nak letak di mana? Nak letak garisan saf ataupun letak sebelah belakang. Orang ni berdiri atas garisan saf. Dia duduk baloh situ. Saya pergi satu tempat, kena masjid tu duduk baloh lama dah.
Kursi nak letak mana? Dia semai berdiri separuh, dia duduk separuh. Jadi, kursi nak letak di mana? Kali letak kursi atas garisan saf, pada masa dia berdiri, dia sudah berdiri ke hadapan. Daripada orang ramai. Tapi persoalan sekarang, kalau letak kursi di belakang, dia berdiri atas garisan saf. Kursi duduk belakang. Kursi dia ganggu orang. Nanti mari orang belakang nak membenarkan saf, boleh semaya tak dekat kursi dia? Tak boleh kan? Dia pula kata, Ustaz biasanya belakang tak ada orang. Saya main tepi je. Biasanya. Saf pertama je penuh. Saf kedua tak ada orang. Biasa. Terkadang penuh tak saf kedua? Terkadang penuh juga Ustaz. Lepas tu kalau penuh, kau nak orang ni? Dia sekarang ni. Dia saf pertama. Biasa saf kedua tak ada orang. Saf kedua mungkin separuh gitu je lah. Tapi terkadang saf kedua pun penuh juga. Tak ada ni. Dia saja dia ganggu orang. Konon-konon dia nak berdiri atas saf. Kursi belakang. Baik. Kita ni duduk dalam saf ni masa berdiri saja je. Masa duduk? Duduk dalam saf. Bila dia berdiri atas dalam saf, kursi duduk belakang, dia pun duduk atas kursi. Duduk dalam saf ke tak dia duduk? Tak pula. Faham tak ni? Orang berdiri, saf ke di tapak kaki. Orang duduk, saf ke di punggung. Jadi kalau betul dia berdiri atas saf, kursi belakang, lepas dia tidak dia pun duduk. Dia duduk tu ikut saf ke tak? Tak jadinya. Tapi kalau dia berdiri sebelah hadapan, masa berdiri tak ikut saf, masa duduk, dia duduk punggung ikut garisan saf, masa duduk tu ikut saf. Masa berdiri dia ke hadapan. Tapi kalau dia berdiri atas saf, kursi belakang, masa duduk dia sudah belakang, bukan mengikut garisan saf. Yang masalah sekarang, bila berkursi belakang, dia boleh ganggu orang lain pula. Tapi tak sedap masa berdiri duduk depan, dia kata. Depan daripada orang, tak boleh dalam saf. Tak apalah Haji. Kursi dalam saf tak? Kursi dalam saf. Tak apalah, pahala saf ke kursi Haji. Dah dia berdiri depan, kursi dia ikut saf. Kata pahala saf ke kursi. Dia nak berkursi belakang tak boleh kata. Sebab masa berdiri betul lah ikut garisan saf. Tapi masa duduk dia sudah ke belakang. Persoalan sekarang ni dia berkursi belakang tu diganggu orang. Itu problem so. Hidup baloh tu. Kursi nak tak mana? Kursi ikut garisan saf lah kalau nak pakai kursi. Tapi berkaitan dengan kursi ni macam mana? Persoalannya berkaitan dengan syarat bagi rukun sujud. Dia berkait dengan syarat bagi rukun sujud. Dia